Selamat sejahtera semua. Mari kita buka buku teks muka surat 65 dan hari ini kita nak tengok latih diri 3.2D. Sebelum saya mulakan latihan, mari kita buat sikit ulang kaji tentang kuasa 3 dengan punca kuasa 3. Pas kuasa 3 sempurna, minggu lepas saya dah suruh korang buat senarai. Betul tak? Boleh rujuk balik buku M1 So, kuasa 3 sempurna yang pertama 1, 8, 27, 64 dan seterusnya sehinggalah 1000. So, ini semua adalah senarai kuasa 3 sempurna. So, apa maksud kuasa 3 sempurna? Kuasa 3 sempurna ni terdiri daripada nombor-nombor yang hasil darabnya daripada 3 nombor yang sama. Contoh, 1 ini adalah hasil darab daripada 1 darab 1 darab 1. 8 ini adalah hasil darab daripada 2 darab 2 darab 2. 27 hasil darab daripada 3 darab 3 darab 3. 64, 4 darab 4 darab 4 dan sehinggalah 1000 adalah 10 darab 10 darab 10. So, ini semua kita namakan sebagai kuasa 3 sempurna sebab mereka adalah hasil darab daripada 3 nombor yang sama. Sekarang mari kita tengok punca kuasa 3. Sebelum ni kita dah tahu ini adalah simbol untuk punca kuasa 2. Untuk punca kuasa 3 senang je. Yang bezanya dengan punca kuasa 2 hanya tambah satu angka 3 di sebelah kiri punca kuasa 2 ini. So, bila ada angka 3 di sebelah kiri, maksudnya ini adalah punca kuasa 3. Nombor yang di bawah ini biasanya terdiri daripada kuasa 3 sempurna. So, kalau boleh, biasakan diri dengan nombor-nombor senarai kuasa 3 sempurna ini. Okay, saya bagi satu contoh. Punca kuasa 3, 8. Sekarang semua tengok punca kuasa 3, 8. Maksudnya kita kena cari 8 ini berpunca daripada 3 nombor apa. Sekarang kita tengok 8 di sini. 8 ini bermula ataupun berpunca daripada 2 darab 2 darab 2. So, jawapan untuk 8 ini adalah 2. Senang kan? Saya bagi lagi satu contoh. Punca kuasa 3, 64. Kuasa 3 maksudnya kita kena cari 64 di dalam senarai kuasa 3 sempurna. Dan kita boleh tahu sebenarnya 64 adalah hasil darab daripada 4 darab 4 darab 4. So, punca kuasa 3, 64 adalah berasal daripada 4. Saya harap semua pelajar jelas tentang punca kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna. Sekarang mari kita tengok latih diri 3.2D. Untuk nombor 1 dan 2, kita tak ada contoh dalam buku teks. So, saya akan tunjuk di sebelah sini. So, saya akan buat soalan yang mirip dengan nombor 1. So, diberi 1000 sama dengan 2 kuasa 3 darab 5 kuasa 3. So, cari punca kuasa 3 1000 tanpa guna kalkulator. Maksudnya, kita kena tunjuk jalan kerja. Tapi nampak soalan ni, kita jangan panik. Sebab soalan ni sangat simple sebenarnya. Sebab dia dah bagi semua maklumat yang ada. So, kita dah tak payah guna cara pemfaktoran perdana untuk dapatkan jawapan. Sebab kita tak payah buat yang ni. Kita kena buat yang ni banyak-banyak, panjang-panjang. Ini sebenarnya kita dah tak payah buat dah. Sebab jawapan sudah ditunjukkan. So, senang je. Kita just keluarkan 2 kuasa 3. Apa maksud 2 kuasa 3? Bukan 2 darab 3, tapi 2 darab 2 darab 2. Di sini ada 3 2. Itu maksudnya 2 kali kuasa 3. Darab lagi 5 kuasa 3. So, 5 darab 5 darab 5. Inilah cara kita boleh terus buat. Dan jangan lupa cara kotak yang saya pernah ajar korang sebelum ini. Sebab ini kuasa 3. So, saya akan wujudkan 3 kotak. Sama juga untuk soalan kuasa 2. Kita wujudkan 2 kotak je.
So, di sini kita boleh nampak untuk 2, kita ada berapa 2 di atas ini? Kita ada 3 2. So, setiap kotak di bawah ini kita akan dapat 1 2. Jumlahnya ada 3 2. Sekarang kita tengok pula 5. Ada berapa 5 di sini? Ada 3 5 di sini. So, kalau kita nak bahagi sama rata kepada kotak di bawah, setiap satu kotak akan dapat 1 5. Dan kita dah dapat jawapan di sini. So, maksudnya kalau kita nak cari punca kuasa 3 1000 sebenarnya adalah hasil darab daripada 10, 10 dan 10. Jawapan adalah 10. Maksudnya, punca kuasa 3 1000 ini adalah daripada 10. Berpunca daripada 10. Cara ni semua boleh faham. Saya akan tunjuk lagi satu cara yang sangat senang dan saya rasa semua pelajar boleh faham. Kita mula juga dengan soalan diberi 1000 sama dengan 2 kuasa 3 darab 5 kuasa 3. Soalan suruh kita cari punca kuasa 3. So, kita tambah punca kuasa 3 je di sebelah kiri dan tambah juga punca kuasa 3 di sebelah kanan. Sekarang, kita boleh buat kesimpulan bahawa 2 kuasa 3 darab 5 kuasa 3 sebenarnya sama maksud juga dengan 2 darab 5 kuasa 3. So, 2 darab 5, 10. 10 kuasa 3. Apa maksud 10 kuasa 3? Bukan 10 darab 3, tapi 10 kali 10 kali 10. Jawapan 10. So, kita ada 2 cara di sini. Anda boleh pilih mana-mana cara yang awak rasa sesuai. Ini cara 1, cara 2. So, pelajar, saya nak korang salin contoh ini sebelum awak siapkan latih diri 3.2D. Ini contoh untuk nombor 1. Sekarang mari kita tengok nombor 2. Saya akan buat satu contoh lain untuk awak rujuk nanti. Kita kena cari punca kuasa 3 sesuatu nombor dengan menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. So, soalan ni pun mirip dengan soalan nombor 1. So, untuk nombor 2, kita cari punca kuasa 3, 3, 3, 7, 5 dengan cara pemfaktoran perdana. Kita buat macam biasa. Pemfaktoran perdana saya harap semua masih ingat lagi. Biasanya kita akan mula dengan 2. Tapi kalau untuk 3375 ini adalah nombor ganjil. So, memang tak boleh dibahagi oleh 2. So, kalau 2 tak boleh guna, kita akan mula dengan 3. Anda boleh guna kalkulator. 3375 bahagi 3. Kita akan dapat 1125. Lepas tu, kita guna 3 lagi. Dan kita masih boleh guna 3 lagi. Dan seterusnya 3 dah tak boleh guna, kita akan guna 5. Dan 5. So, sekarang, sebelum saya lupa, pastikan semua nombor di tepi ini adalah nombor perdana. Saya harap tak ada orang guna nombor lain selain daripada nombor perdana. Ini dah banyak kali saya ulang dalam kelas. So, sekarang kita tulis je. 3 darab 3 darab 3 darab 5 darab 5 darab 5. Sekarang kita guna cara kotak yang macam tadi saya ajar. Kita akan keluarkan 3 kotak sebab ini adalah kuasa 3. So, sekarang kita tengok. Ada berapa 3 kat sini? Kita tengok, sini ada 3, 3. So, setiap kotak di sini akan dapat 1 3.
3, 3, 3. Sini ada 3 5. So, setiap kotak akan dapat 1 5. So, dari sini kita dah boleh nampak jawapan dah sangat jelas. Soalan nak kita cari punca kuasa 3, 3,375. Maksudnya kita kena cari 3375 ni berpunca daripada 3 nombor apa yang kita darabkan akan dapat. So, jawapan 15. Soalan ni tak susah. Just awak kena faham konsep, terus boleh menjawab. So, ini untuk nombor 2. Nanti bila awak buat latihan, awak boleh rujuk contoh yang cikgu buat di sini ya. Seterusnya kita tengok nombor 3. Cari nilai untuk punca kuasa 3 di bawah tanpa menggunakan kalkulator. So, caranya sama sahaja. Kalau tanpa guna kalkulator, kita kena tunjuk langkah. Saya akan bagi 2 contoh yang simple, yang senang awak faham ya. Untuk nombor 3. Saya bagi 2 contoh. Katakan punca kuasa 3, 2, 1, 6. Di sini awak boleh guna kalkulator dengan bijak. Maksud cikgu, bila awak tekan kalkulator, awak akan terus dapat jawapannya 6. Tapi macam mana nak tunjukkan awak tidak guna kalkulator? Kita tambah lagi satu langkah di sini. Kita tahu 216 adalah hasil darab daripada 6 kali 6 kali 6. So, ini cara kita buat. Dan saya boleh buat lagi satu contoh untuk yang negatif. Contoh di sini saya tunjuk negatif 27. Bila awak tekan kalkulator, jawapan diberi adalah negatif 3. So, senang sahaja. Langkahnya adalah negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3. Saya memang galakkan pelajar kalau ada negatif, sila letak kurungan. So, habis. So, untuk nombor 3, sangat senang untuk awak siapkan soalan. Mari kita tengok soalan nombor 4. Untuk 4 ABCD, kita boleh rujuk contoh 14 di muka surat 64. Manakala untuk soalan 4 EFGH, kita boleh rujuk contoh di muka surat 65, contoh 15. Sekarang kita tengok contoh 14 dulu. Contoh 14 ni dalam buku teks sebenarnya dia ada tunjuk 2 cara. Satu cara di ruangan penyelesaian dan satu cara adalah kaedah alternatif. Di sini saya menggalakkan korang guna kaedah alternatif sebab ini kita boleh guna kalkulator. Saya akan tunjuk contoh di sebelah sini. Untuk soalan 4, kita nak cari punca kuasa 38/125. Ini nampak susah sebab dia dalam bentuk pecahan. Sebenarnya, kita boleh guna kalkulator dengan cara bijak. Dalam soalan suruh kita tak boleh guna kalkulator. Maksudnya kita kena tunjuk jalan kerja. So, sebelum tekan kalkulator, untuk pecahan, saya galakkan awak bahagi kepada bahagian atas dan bawah. Punca kuasa 38 untuk di atas dan punca kuasa 3 125 di bawah. Kita ikut yang di sebelah kiri. Sekarang, awak boleh terus tekan kalkulator, tapi sebelum itu tinggalkan satu ruang untuk jalan kerja ya. Sekarang tekan kalkulator. Punca kuasa 3, 8. Daripada kalkulator awak akan dapat jawapannya 2 di atas. Dan sekarang tekan pula punca kuasa 3, 125. Awak akan dapat jawapannya 5. Inilah masanya kita nak buat jalan kerja. Tak payah sakit kepala sebab kita sudah ada jawapan betul. So, untuk jawapan di bawah ini, yang atas ini adalah 2. Maksudnya di bahagian atas ini, jawapannya adalah 2 darab 2 darab 2. Untuk jawapan yang di bawah, 5. Maksudnya jalan kerjanya adalah 5 darab 5 darab 5. Habis cerita. Sekarang mari kita tengok contoh untuk 4B.
Ini adalah contoh untuk pecahan yang ada negatif. Kita buat macam biasa, bahagi kepada bahagian atas dan bahagian bawah. Yang bawah 192, yang atas 81. Kita kena ambil tahu negatif ini ya. So bila ada negatif, kita akan bagi kepada nombor di atas. Sekarang tekan calculator. Punca kuasa 3 negatif 81. Dan awak akan dapati bahawa jawapan adalah dalam bentuk perpuluhan. Maksudnya cara ini tak boleh kita gunakan. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh permudahkan pecahan yang ada kat dalam punca kuasa 3 ini. Macam mana nak permudahkan? Kita boleh guna bantuan kalkulator sebenarnya. Tekan kalkulator, negatif 81 per 192. Bila awak tekan sama dengan, awak akan dapat jawapan negatif 27 per 64. Jangan lupa tulis punca kuasa 3 ya. So di sini baru kita bahagi kepada bahagian atas dan bahagian bawah. Jangan lupa negatif adalah kepunyaan nombor di atas. Sekarang baru awak tekan calculator. Punca kuasa 3 negatif 27. Awak akan dapat jawapannya negatif 3 dan bila awak tekan kalkulator punca kuasa 3 64, awak akan dapati jawapannya 4. So di sini awak boleh buat jalan kerja macam biasa. Yang atas negatif 3, yang bawah 4. So yang atas negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3. Yang bawah 4 darab 4 darab 4. So jangan lupa jika ada negatif, jangan lupa kurungan. Cara dia senang, betul tak? Sekarang kita tengok contoh untuk 4C ya. So ini adalah punca kuasa 3 untuk nombor bercampur. Setiap kali nampak nombor bercampur, sila buat darab dan tambah. Macam biasa kita buat sebelum ini. So 3 darab 8, 24. 24 tambah 3, 27. Yang bawah sama macam yang sebelah kiri iaitu 8. Sekarang kita bahagi kepada bahagian atas dan bahagian bawah. Dengan gunakan kalkulator, kita tekan punca kuasa 3, 27. Kita akan dapat jawapannya 3. Dan bila kita tekan kalkulator punca kuasa 3, 8, kita akan dapat jawapannya 2. Di sini, kita dah boleh buat jalan kerja di mana atas itu adalah yang hasil darab daripada 3, 3 dan bawah 3, 2. So, 3 darab 3 darab 3, yang bawah 2 darab 2 darab 2. Dan oleh sebab jawapan kita dalam bentuk pecahan tak wajar, so kita perlu tukarkan jadi pecahan wajar. Dengan bantuan kalkulator, awak boleh tekan kalkulator 3 per 2. Tekan sama dengan, awak akan dapat 1 per 2 dalam kalkulator. Itu sahaja. Untuk soalan 4 EFGH, kita boleh rujuk contoh 15 di muka surat 65. Untuk contoh 15, kita ada dua cara. Satu, di ruangan penyelesaian ini. Cara ini lebih senang. Kalau kaedah alternatif ini, saya tak galakkan korang guna sebab ini nampak macam lebih susah. So, cara di sini, kita boleh guna calculator. Sekarang sama-sama kita tengok macam mana cikgu guna cara yang senang untuk dapatkan jawapan ya. Untuk dapatkan punca kuasa 3 bagi sesuatu nombor titik perpuluhan, senang je. Tekan kalkulator, punca kuasa 3 0.008, awak akan dapat jawapannya 0.2. Sekarang baru berbalik semula kepada jalan kerja, iaitu 0.2 darab 0.2 darab 0.2. Dah siap soalan 4D. Untuk soalan 4E sama juga.
guna kalkulator dapatkan punca kuasa 3 negatif 0.027, awak akan dapat negatif 0.3. Sekarang baru berbalik semula kepada jalan kerja. Negatif 0.3 darab negatif 0.3 darab negatif 0.3. Jangan lupa jika ada negatif, kena letak kurungan. Itu sahaja untuk latih diri 3.2D.